العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi insyaAllah minggu ini kita buat gambar rajah lah. Kita bicara dah dalam kitab terdahulunya, imam dan makmum sama-sama dalam masjid, dan kita buat gambar rajah dah minggu lepas. Cuma ada yang tak terlindung. Terlindung tak kita ni? Nampak? Boleh? Sebelah perempuan. Okey. Jadi kita ambil whiteboard oleh besar sikit, sebab kita mudah nak bagi masalah imam makmum sama-sama dalam masjid. Kita akan pergi kepada imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, kemudian imam serta makmum sama-sama di luar masjid, di surau contohnya. Kemudian satu laginya, imam makmum berada di tempat lapang yang bukan dalam binaan. Dan kita disebut di padang. Bukan semestinya di padang, di tempat lapang yang tidak ada hadangan di hadapan, itu dipanggil padang. Tapi tak semestinya padang. Kalau ada tiang, ada atap, tetapi dia kosong sahaja, dipanggil padang lah tu, mana tempat yang lapang. Jadi kita minggu lepasnya berkaitan dengan yang pertama, imam makmum sama-sama dalam masjid. Sama-sama dalam masjid. Ni mihrab. Jadi dia ada serambi. Dia ada serambi. Kemudian dia ada kawasan perempuan. Ini sama-sama masjid belakang. Sama-sama masjid. Dia sama-sama masjid ni dia hanya ada satu syarat sahaja, dengan bahawa antara imam dan makmum tidak ada perkara yang menghalangi yang mana makmum langsung tidak boleh pergi kepada imam. Itu tidak adalah kita kata. Yang mana dibuat dalam keadaan pagar besi ke, sebelah tepi tu pagar besi sepenuhnya, yang mana makmum tidak dapat datang kepada imam. Tetapi macam mana pula yang dalam ruang utama tu boleh masuk. Jadi dia berkaitan dengan sesama masjid ni, syarat dia tak berapa ketat. Ada ni, ada hadangan, ada dinding sekalipun, janji ada pintu, pasti ada pintu. Pintu di mana? Pintu di belakang ke, tak ada masalah. Pintu di sisi pun tak ada masalah. Walaupun kalau pintu belakang memang tak ada masalah lah. Kalau pintu sisi pun tidak ada masalah. Kita kata contoh, ini pintu sisi, tapi masjid kita banyak pintu sisi. Mana dia sebelah hadapan tidak ada pintu, yang ada pintu di belakang sahaja. Jadi di sini sudah ada beberapa saf sembahyang, 3-4 saf sembahyang. Jadi makna kalau kira-kira makmum yang dah berada di sebelah tepi, dia kalau nak pergi kepada imam, imam duduk di mihrab, nak pergi kepada imam, dia mestilah kena berpaling dada daripada qiblah untuk pergi pada imam, sekalipun tidak ada masalah, sebab sama masjid.
Sama juga di sini tempat perempuan. Perempuan ni berapa saf ada di sini ni? Berapa saf ada? 2-3 saf ada. Tiba-tiba pintunya di sisi belakang. Tidak ada masalah. Walaupun makmum perempuan ni nak pergi kepada imam, dia kena sekarang ni makmum perempuan duduk di sini, dia nak pergi pada imam, pintu sisi di belakang, dia kena pusinglah untuk pergi pada pintu sisi, sekalipun tidak ada masalah jikalau sekeliangnya adalah masjid. Jadi timbullah ada orang sebut orang perempuan duk kecoh sama-sama dia. Di sini tidak ada masalah sebab sisi tu, sayap tu semuanya masjid belaka. Dia tak ada isu lah, walaupun perempuan ni pintunya di mana untuk datang kepada imam. Kalau kalau kita tengok di situ, saf pertama, saf kedua sudah berada di hadapan pintu sisi. Betul tak? Kita tengok sini tu kan, pintu sisi orang perempuan. Kalau kita tengok pintu sisi orang perempuan, saf pertama sudah terkehadapan, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab di serambi tepung masjid. Di serambi tepung masjid itu pintu sisi yang agak ke hadapan, tetapi saf pertama sudah di hadapan pintu sisi. Kalau pintu sisi di belakang ni sekalipun, bukan kata di belakang, pintunya tidak ada di sisi, hanya ada di belakang betul-betul. Jadi nak pergi pada imamnya macam mana? Dia kena berpaling untuk ke imam sekalipun, tidak ada masalah. Pada ni. Kemudian pintu yang ada tu tiba-tiba tutup belaka, tak ada masalah. Kalau sama-sama masjid, di luar tu masjid, pintu kunci, kunci, bukan tutup saja, pintu kunci, belakang kunci. Orang mari semayang di luar, mari contohnya ikut imam berada dalam masjid, tapi di luar tu masjid belaka, tak ada masalah. Kunci pintu pun tidak ada masalah, sebab ada masjid. Iqamah je dikunci pintu. Orang mari lambat sampai luar. Sebab apa? Sebab lepas iqamah, kalau tak kunci pintu, qawid masuk. Dia qawid itu dia backhand sikit di masjid itu. 5 waktu iqamah saja ditutup, dikunci ni. Dikunci. Iqamah je dikunci. Apa punya penyakit, apa punya akalang, wallahu a'lam. Jadi orang masjid ni sendiri kadang-kadang akalang dipelik. Orang-orang tu masa kerja di pejabat, bos besar-besar belaka tu, cerdik pejabat. Kalau masjid dibangun. Jadi gitu. Kenapa? Iqamah dikunci. Betul, orang mai kemudian semain di luar. Jadi di situ safnya sudah jauh di luar. Di dalam tak pernah lagi. Sah berjemaah, kita bicara syarat sah berjemaah. Fadilahnya macam mana pula? Sebab sudah terputus saf. Sebab di dalam masjid tu, masjid bukannya ramai apa semana waktu, bukan Jumaat. Dikunci maknanya di belakang tu kosong. Tapi orang mai lambat semayang di luar pintu. Jadi macam mana pula masalah jauh daripada sah hadapan tu, atau bab fadilah lain pula. Tapi kita cerita ni sah ke tak? Sah. Walaupun kunci sekalipun, sebab sama-sama masjid. Sama-sama masjid, sah. Ini kita bicara pintu. Sama juga hukum dengan bicara tangga. Pandai ni sekarang kita satu tingkat. Yang menghalangi adalah dinding, kemudian pintu. Yang menghalangi pintu, kemudian pintu tutup. Maka pintu yang ditutup, tapi kita boleh pergi mari melalui pintu walaupun ditutup. Tetapi kalau 2 tingkat sama-sama masjid, atas pun masjid, bawah pun masjid, maka jalan untuk pergi kepada imam adalah tangga. Kalau kita satu tingkat ni, jalan untuk pergi pada imam adalah melalui pintu. Janji ada pintu tutup sekalipun sah kita berjemaah dengan imam. Tapi kalau 2 tingkat, jalan untuk makmum pergi kepada imam, makmum tidak pergi kepada imam dalam semai, tak bergerak pun. Tapi kalau imam nak pergi, makmum nak pergi pada imam,
Kalau satu tingkat melalui pintu, kalau dua tingkat melalui tangga. Kalau sama-sama masjid, tangga di mana sekalipun, walaupun di sebelah belakang sekalipun, tidak ada masalah kalau sama-sama masjid. Tangga mesti dalam masjid. Dan memang kalau dua tingkat, atas masjid, bawah masjid, memang tangga dalam masjid. Tangga luar, kalau tangga di luar tu macam sekolah dua tingkat, tangganya di luar dengan bahu tempat pijak selipar, tu tangga. Kita masjid ada tak tangga di luar tempat pijak selipar? Tidak ada. Tangga, kalau kita kata sebelah tepi, tapi sebelah tepi bukan tempat pijak selipar, bukan harim. Harim tempat pijak selipar barulah tidak dihukumkan sebagai masjid. Dan tidak ada masjid buat dua tingkat. Jadi macam kalau bangunan sekolah dua tingkat, tangganya di mana? Tangga di luar tempat pijak selipar. Tapi sekolah kita maklum pijak selipar belaka, tapi nak ceritanya tangga sebelah luar sungguh-sungguh tempat pijak selipar. Masjid tak ada buat seumpama tu. Walaupun tangga tu dibuat sebelah tepi, tapi di tempat tangga duduk tu bukan tempat pijak selipar. Masih lagi boleh diniatkan sebagai masjid hak di sisi tempat tangga tu dibuat. Itu tak ada masalah. Sebab terkadang dibuat tangga sebelah tepi. Sebelah tepi makna kalau kita kata bukan dalam ruang utama solat hak ada ekong ni. Jadi tangga dibuat dua tingkat tu, tangga sebelah luar. Sebelah luar, tangga untuk naik ke atas. Tapi sebelah luar tu kena jadikan sebagai masjid. Jangan sebelah luar tu bukan masjid, jadikan sebagai masjid. Mana sebelah luar yang bukan masjid tu, atas tempat pijak selipar tu, tak ada orang tangga situ kalau masjid. Mana dia akan buat tangga sebelah tepi. Sebelah tepi tu jadikan sebagai masjid. Maka tangga berada dalam kawasan masjid, tangga di mana tidak ada masalah, walaupun tangga di belakang sekalipun. Ada. Dia kalau sama masjid, macam contoh dalam kitab kita, kalaulah kata telaga di tengah-tengah masjid tu, makmum duduk di dalam telaga tu, janji ada tangga dia boleh naik, tangga sebelah mana pun tidak ada masalah. Tu imam duduk dalam telaga pun tak ada masalah kalau sama-sama masjid. Ataupun sutuh ke menara ke, tempat tu imam, dululah tempat Bilal azan sampai atas iqamah, dia duduk atas menara ni juga tempat dia azan, dia tak mau turun, tapi ada tangga turun ke bawah. Tangga sebelah mana tidak ada masalah, janji menara dan tangga dalam kawasan masjid. Jangan menara atas, tangga diturun ke tempat pijak selipar barulah masuk masjid. Itu lain hukum. Itu tangga bukan berada di dalam masjid. Tapi kalau tangga berada dalam masjid, maknanya Tok Bila jadi makmum di atas, sah je sembahyang. Janji sama-sama dalam masjid. Tangga di mana tak ada isu. Jadi kita mungkin akan kena tu sikitnya masalah dua tingkat yang mana bukan masjid kedua-dua, ataupun terkadang masjid satu tingkat saja. Terkadang pembinaan masjid satu tingkat saja masjid. Satu tingkat asalnya untuk kemudahan umum. Ada kemudahan umum. Kemudian kadang-kadang ditukar pula oleh kerana orang tua tak boleh naik atas, dia pun tukar di bawah. Jadi terkadang dia pihak berkuasa agama wajib kena bezakan mana kawasan masjid, mana yang bukan kawasan masjid. Wajib bezakan. Sebab apa? Sebab hukumnya berbeza. Masjid hukumnya lain, bukan masjid hukumnya lain. Kalau berjemaah pula, imam ataupun makmum yang berada di dalam masjid dan tidak berada dalam masjid, hukumnya berbeza. Maknanya pihak berkuasa kena pastikan. Yang mana kadang-kadang pihak masjid sendiri pun kalau tanya, jawapan tu berbagai. Nampak berpetok-petok. Comel masjid berpetok-petok. Boleh tanya, mana sebenarnya kawasan masjid? Pihak masjid sendiri tidak boleh bagi jawapan.
Ada pula kata, dia kata kawasan yang ada kapek saja masjid. Oh, kalau kawasan ada kapek saja masjid, di luar tu luah yang bukan masjid. Saya kata dok, masjid belah keluar pun tempat mozaik tu masjid juga. Ni kena pastikan molek. Mana kawasan masjid, mana yang bukan kawasan masjid. Jadi kita masjid Pegadaian Baru jelaslah semuanya masjid belaka. Serambi-serambi tu masjid belaka. Jadi perempuan tidak ada masalah, walaupun dia tidak ada pintu sebelah hadapan, belah sisi tak ada pintu, walaupun pintu sebelah belakang sekalipun, ini ada pintu belah sisi, tidak ada masalah. Tapi pintu belah belakang sekalipun, serambi itu masjid, tidak ada masalah. Kalau makmum perempuan nak pergi kepada imam, dia kena membelakangkan kiblat untuk datang kepada imam di dalam masjid sekalipun, sebab makmum juga dalam masjid, tak ada masalah. Ini hak sama masjid. Kemudian kita pergi kepada hak berkaitan dengan hak bukan masjid, surau. Hak bukan masjid. Hak bukan masjid yang kita nak kena cermat sikit. Kita buat bentuk sama. Ada serambi dan ini kawasan orang perempuan. Ini bukan masjid. Satu laginya, kalau bukan dalam binaan, tengah padang, tempat luar. Tengah padang, tempat luar. Bukan ada hadangan, tidak ada hail, tidak ada hadangan. Sama ada tempat luar ni padang, sama ada tempat luar ni khemah, besar khemah. Dengan bahawa tidak ada hadangan macam ni. Ini ada hadangan, ada dinding. Ini ada hadangan dengan serambi, ada dinding. Ini bicara lain. Hak ni kosong, tidak ada hadangan. Satu je syarat dia. Satu je syarat. Antara imam dan juga makmum, ataupun antara makmum yang terakhir, ini tu imam, makmum. Yang terakhir ni dengan dia hak di belakang ni jangan melebihi 300 hasta. Itu saja syarat dia. Jangan melebihi 300 hasta. 150 meter. Itu saja syarat. Kalau di tengah padang yang tidak ada sebarang hadangan antara makmum kepada imam. Jadi dia mudah je syarat dia. Satu je syarat. Antara makmum yang terakhir dengan makmum yang seorang diri ni jangan melebihi 300 hasta. Ini tidak akan berlaku melebihi 300 hasta. Contoh minggu lepasnya buat program di tengah padang. Buat program besar di tengah padang. Padang merbuk dah. Jadi tu imam berjemaah di hadapan tengah padang, tapi tak muat tengah padang. Tiba-tiba di tengah ni dibuat gerai tempat orang niaga di tengah ni. Ini bukan panggil hadangan. Sebab apa? Sebab masih lagi boleh pergi kepada imam tanpa membelakangkan kiblat. Tiba-tiba makmum ni apabila penuh padang ni, dia pun semayang lebih daripada belakang daripada gerai. Ada semayang bucu ni semayang gata-gata belakang ni. Hak di tengah padang ni penuh dah. Lepas tu dia sambung sama masing-masing ni. Syaratnya dengan makmum yang terakhir, dengan dia jangan melebihi 300 hasta. Okey, sah. Ada. Atau kalau tengah padang satu je syarat. Sebab dia tidak ada hadangan, tidak ada dinding, tidak ada yang hail, tidak ada. Yang cakap tidak ada. Jadi syaratnya satu saja. Antara makmum terakhir dengan makmum yang terpisah jauh tu jangan melebihi 300 hasta, 150 meter. Memang tidak akan sampai jarak 150 meter. Sebab timbul masa tu, masa di padang merbuk tu, jadi tengah padang penuh semua jemaah. Kemudian orang semayang jauh, timbul isu. Macam mana sah tak ikut? Selagi tidak melebihi jarak 300 hasta, sah mengikut. Dapat fadilah ke tak jauh sangat tu terputus sah. Atau bab lain. Bab fadilah bab lain. Kita bicara bab syarat sah berjemaah.
tidak cukup syarat sah ni, maka tidak sah berjemaah, batal sembahyang. Bab fadilah bab lain. Ada ni. Sebab dia sudah terputus. Di tengah dia orang nega, dibuat disambung di belakang. Ada pula yang datang sekeluarga, dia ada tempat khemah dia sendiri. Bukan khemah lah, dia ada tikar dia sendiri. Dia duduk jauh-jauh, duduk stopok sini tikar dia, duduk stopok sini tikar dia. Siapa tanya orang semayang, memang kalau dia pun tak muat penuh, dia pun semayang di tikar dia. Dia semayang di tikar dia. Benda ni macam mana sah ke tak? Mana makmum yang terakhir dengan dia? Dengan yang terakhir, bukan dengan depan ni, bukan. Dengan makmum yang terakhir, jangan melebihi 300 hasta. Itu saja syarat. Kalau tengah padang yang tidak ada dinding antara makmum dengan imam, tak ada. Dia mudah di tengah padang. Hak masjid pun mudah juga. Kalau masjid sekelilingnya, mudah je syarat dia. Hak syarat, hak agak nak kena cermatnya, kalau bukan masjid, surau, bukan masjid, memang dipanggil ada binaan ni, ada hadangan, ada hadangan ni, ada hadangan ni. Sebelah perempuan ada hadangan, Melayu ke apa ke, ada hadangan dipanggil. Hak padang tu kosong, tu tempat lapang dipanggil. Tempat lapang hanyalah satu syarat saja, jangan melebihi 300 hasta antara makmum tadi dengan makmum di hadapan yang terakhir, yang di belakang. Ada deh. Kita pergi pada hak surau, bukan masjid. Dia ada ruang utama solat, dia ada serambi macam masjid juga. Kemudian perempuan dibuat di belakang ni, kita buat macam samalah dengan kedudukan di masjid Pengadaan Baru kita, tapi bukan masjid, surau. Syaratnya kena ada tempat yang mana makmum boleh pergi kepada imam sebelah hadapan ataupun sebelah sisi. Sebelah hadapan, sebelah sisi ni, sebelah sisi yang paling hadapan, ataupun sebelah sisi sini paling hadapan. Belakang tidak diiktibar. Belakang pun ada pintu, tapi tidak diiktibar pintu tu. Kita kira iktibar pintu hadapan dan juga pintu sisi. Sisi ni sisi yang paling hadapan, jangan sisi tengah. Apa tak? Boleh tak ni? Sebab kita masalah timbul besarnya adalah bukan masjid. Masjid tak ada isu. Isu besarnya adalah bukan masjid. Boleh nampak tak? Nampak? Nampak ni? Mana? Oh, tu. Ada tukang-tukang pusing. Tukang pusing ambil link kan? Ada tukang pusing kan? Kita nak pusing buat ibok dah. Ada tukang pusing depan. Dia pusing. Ini kita ambil hak bukan masjid, surau. Kita cerita ni untuk perempuan yang berada dalam binaan, dipanggil. Dipanggil binaan. Ni. Di sini macam aluminium, papan ke, tabir ke, sama lah. Dipanggil perkara yang menghalang. Menghalang di sini ada dua. Satu menghalang pergi, satu menghalang lihat. Dia ada dua. Menghalang pergi seumpama ni, menghalang pergi dan menghalang melihat. Ada yang hanya menghalang pergi tetapi tidak menghalang melihat. Dia buat cermin. Cermin dia buat ni. Ni antara lelaki dengan perempuan, bukan masjid, surau. Dia buat cermin. Dia tidak menghalang melihat. Ada ni. Dia tidak manik anil musyahadah. Dia tidak menghalang daripada melihat. Dia panggil tidak menghalang daripada ru'yah. Sebab cermin nampak ke hadapan, tapi menghalang pergi, maka tidak memada. Itu dia panggil menghalang. Walaupun tidak menghalang melihat, tapi menghalang pergi.
Kemudian pula tidak menghalang pergi, tetapi menghalang melihat pintu yang ditutup. Di sekarang ni, ini bukan masjid. Dia ada 3 syarat kalau bukan masjid. Syarat yang saya tinggal tadi, jangan melebihi 300 hasta. Itu syarat tu. Kalau masjid ni kalau masjid, tu imam duduk depan, makmum ada satu sah je, dia duduk belakang sekali, sebatu masjid tu besar, tak ada masalah. Dia tak ada syarat qalbul musafah, tidak ada. Hampir jarak, tidak ada syarat. Kalau sama-sama masjid, sebab tu antara tu imam, lepas ada makmum satu sah, habis dah makmumnya, dia semayang di belakang sekali. Bukan kata 300 hasta, sebab tu sekalipun buat fardu takdir lah, kalau ada masjid besar tu, sekalipun sah dia berjemaah. Berkaitan dengan mengetahui perpindahan rukun oleh imam, itu syarat lain. Kita tak bicara syarat tu, kita bicara dah terdahulu syarat tu. Dah duduk jauh-jauh, tahu tak perpindahan rukun oleh imam, itu syarat lain. Kalau tidak tahu perpindahan rukun oleh tu imam, tak sah berjemaah. Sebenarnya ikut macam mana kita tak tahu perpindahan rukun oleh tu imam. Tapi kalau sebatu sekalipun antara imam dalam masjid dengan makmum dalam masjid lagi ni, tapi spekar kuat kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, okey je. Jadi hak masjid dia tidak ada bab jarak. Kalau bukan masjid, jangan melebihi jarak 300 hasta. Itu pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah tu. Sebab 300 hasta ni 150 meter, jauh sangat tu. Yang nak kena jaganya, hak berkaitan dengan ada hail, ada benda yang menegah makmum pergi pada imam. Ni imam duduk sini, makmum ni, makmum perempuan hak dalam dinding ni, jangan ada yang menegah pergi kepada imam. Jangan ada menegah nampak imam. Dia ada 2 tu. Hail ada 2. Satu hail, benda yang menegah daripada pergi kepada imam, walaupun tidak menegah nampak. Contohnya buat cermin, ataupun dia buat dawa dia buat comel. Dia buat aluminium, buat jenis buat ada comel, dia ada dawa lah panggil tak. Nampak tak tu imam? Nampak. Boleh pergi ke tak? Tak boleh pergi. Ataupun boleh pergi sebab ada pintu, tapi pintunya tutup, maka tak nampak. Di situ pula pintu ada, boleh pergi. Kalau cermin tidak boleh pergi. Kalau buat macam aluminium hok pagar tu, memang tidak boleh pergi walaupun nampak. Kalau ada pintu boleh pergi, tapi pintunya tutup, maka terhalang daripada nampak, maka tak cukup syarat. Apabila ada sahaja umpama yang menutupi ni, wajib dia kena ada pintu. Pintu sebelah hadapan, yang mana makmum ni, pintu wajib dibuka. Pintu ada satu hal, pintu wajib dibuka. Ni saya buat 3, ni bukan kena buka 3-3, bukan. 1 sudah cukup. Buka 1 pintu, yang mana makmum boleh pergi kepada imam tanpa membelakangkan kiblat. Ini hadapan. Ini kalau sisi pun sama, dia pergi sisi, pergi kepada imam. Ini sisi, pergi kepada imam. Yang tak bolehnya pintu sisi belakang, ataupun belakang betul-betul, itu tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau pintu sisi belakang, dia kena berpaling tubuh untuk pergi pada imam. Ini berpaling daripada kiblat untuk pergi pada imam. Ini tidak memada. Pintu hadapan, pintu sisi yang paling hadapan. Pada ni, kalau pintu sisi ni, dia tidak ada pintu hadapan, tutup rapat. Kita kata dia buat pintu sisi, dia buka pintu ni. Ada nampak tak? Tiba-tiba di hadapan ni sudah ada satu saf orang perempuan. Ini saf yang kedua. Saf
Saf yang pertama untuk pergi kepada imam, saf pertama dia kena berpaling dada pergi kepada pintu sisi yang ke belakang sedikit, maka tidak sah untuk makmum yang berada di hadapan pintu sisi ini. Sah yang kedua ni okey. Makna kalau fardu takdir ni bukan masjid surau. Kalau kita tengok kepada pintu sisi tu, pintu sisi tu betul tak? Belakang tak? Pintu sisi orang perempuan tu bukan masjid pengadaan baru ni, surau pengadaan baru. Ni surau pengadaan baru, kita kata surau ni bukan masjid. Tiba-tiba dia buat pintu depan memang tak ada. Perempuan nampak tu cermin tu pada imam, nampak tapi tak boleh pergi. Tiba-tiba pintu sisi belakang sikit dia buat. Sebelum sampai pintu sisi tu, kemungkinan satu ataupun dua saf makmum perempuan berada di hadapan. Betul tak? Satu ataupun dua tu kalau kita tengok, kita letaklah satu saf. Mana buat satu saf hadapan tu dia nak pergi kepada imam di sini yang bukan dalam masjid, dia kena berpaling tubuh untuk pergi kepada pintu sisi untuk datang kepada imam. Untuk yang saf yang berada di hadapan pintu sisi tu tidak saf berjemaah, tidak saf sembahyang. Kalau bukan masjid. Kita cerita malam ni pandangan mazhab Syafi'i. Minggu lepas saya sebut dah. Jangan duk baloh-baloh lah. Kalau tengok macam mana surau buat pintu sisi di mana apa tu sudah baloh. Mazhab Hanafi di luar. Kita cerita mazhab Syafi'i. Tempat kita bermazhab Syafi'i. Mana di pintu sisi tu belakang. Belakang siki, bukan belakang siki. Dengan bahawa di hadapan tu ada satu saf. Maka hak di hadapan tu tidak sah berjemaah dan tidak sah sembahyang. Macam mana? Boleh faham tak tu? Dan kalau musykil tanya lalu, tak ada masalah. Kita malam ni kita berhabis amalan ni. Sejam ke, sejam setengah ke tak kira. Faham tak? Jadi kalau kita buat contoh di sini dah ni, dia buat pintu sisi. Tapi di belakang, tapi dia buat belah sini. Dia buat sini. Kita katalah. Dia buat sebelah tu, pintu sisi. Tapi bukan depan sekali. Dia buat di tengah sedikit. Maka sah di hadapan nak pergi kepada imam membelakangkan kiblat. Nak pergi kepada imam, bukan pergi kepada imam. Kalau nak pergi pada imam, dia akan membelakangkan kiblat, dia akan berpusing. Tak berpusing boleh, dia bundur. Kita tak cerita tu. Bundur tu tak cerita. Dia nak pergi pada imam ni, jalan betul-betul, dada ke kiblat. Ataupun kalau pintu sisi, gini. Dia kira masih lagi kiblat. Pada ni. Ni kalau kiblat sebelah sana lah. Tukar kiblat pula kan. Sekarang kita kira kiblat asal. Sekarang kita makmum, imam dah depan, kita nak pergi ni, dia panggil apa? Dalam keadaan masih lagi menghadap kiblat. Kalau pintu sisi, kita gini, masih lagi menghadap kiblat. Tetapi kalau macam hak ni, pintu sisi ni di belakang sedikit, satu sahnya berada di hadapan. Jadi mana nak pergi pada imam ke depan tak boleh sebab ada dinding. Pintu sisi yang ada belakang, maknanya kita kena pusing pergi kepada pintu sisi. Dia panggil apa? Kita sudah membelakangkan kiblat. Adapun kalau pintu sisinya paling hadapan sekali, pintu sisinya paling hadapan sekali, paling hadapan sekali, tak ada masalah. Sebab apa? Pintu sisi paling hadapan. Ni dinding hak ni, dinding hak kawasan perempuan, dinding. Kita nak pergi pada imam, kita pergi. Maknanya dada kita masih lagi kiblat, baru kita pergi kepada imam. Itu maksudnya pergi kepada imam. Syarat jangan berpaling dada. Adapun kalau sama masjid, kita buat masalah kata sisi pun tak ada orang puang, ada belakang dia. Maknanya perempuan kalau nak pergi pada imam, dia kena membelakangkan untuk pergi pada pintu di belakang. Sekalipun tak ada masalah kalau masjid. Yang ada ni. Hak surau je nak kena jaga. Kemudian kita pergi kepada hak masalah perempuan. Sama juga dengan masalah kawasan lelaki. Ni kawasan lelaki.
Dia buat pintunya, pintu sisi di tengah. Contohnya, contoh ni. Pintu sisinya di tengah. Pintu sisi ni wajib dibuka. Hak belakang kalau pintu sisi ada tak buka pun tak apa. Sekarang ni dia buat pintu sisi di belakang sedikit. Tu imam duduk di mihrab. Di sini ada satu saf, dua saf, tiga saf, termasuk di luar pun satu saf, dua saf, tiga saf, kita kata empat saf. Makmum di luar ni macam nak pergi pada imam. Dia kena membelakangkan kiblat untuk pergi kepada imam. Maka di hadapan pintu sisi ni semua tidak sah belakang ni. Hak sama sisi sampai ke belakang sah. Sampai ke belakang, hak belakang ni pun sah ni. Walaupun belakang ni tak ada pintu sekalipun. Sebab apa? Sebab dia boleh pergi kepada imam dalam keadaan tanpa membelakangkan kiblat. Faham? Macam sini. Ni dah kita kata ni surau bukan masjid. Tapi pintu sisi paling hadapan tu ada masalah lah. Kalau kita kata bangunan ni surau, pintu depan tak ada, situ ada pintu. Kita katalah ni surau, pintu hadapan tidak ada, yang ada pintu situ. Jadi satu saf, dua saf, tiga saf, empat saf sampai di luar. Luar ada empat saf. Keempat saf tidak sah untuk mengikuti imam, yang mana dia bukan dalam masjid, tu imam pun bukan dalam masjid. Tapi kalau macam buat pintu sisi paling hadapan seumpama tu, janji buka je pada masa sembahyang. Wajib kena buka pada masa sembahyang. Satu laginya, bila kita wajib buka pintu hadapan atau sisi, wajib kena ada seorang yang duduk membetuli pintu. Wajib kena ada seorang yang membetuli pintu tu, yang boleh nampak imam ataupun makmum di belakang tu imam. Bukan buka saja dah, wajib kena ada seorang di situ. Wajib kena ada seorang yang berdiri membetuli pintu, sama ada pintu hadapan ataupun pintu sisi. Wajib kena ada seorang di situ. Seorang mana ni? Yang nampak makmum di belakang, tak nampak imam pun. Sebab tu dia sebenarnya, kalaulah kata jemaah biasa tak ramai, nak buat pintu ke, tabir nak buka ke, biarlah sebelah hadapan. Sebab sebelah sisi terkadang makmum tidak ada, makmum lelaki sebelah sisi tidak ada. Sebab makmum hanya satu dua saf sahaja. Sebab tu bagi perempuan, jalan paling selamat, dia kena buat pintu ataupun tabir kena buka di sebelah hadapan. Sebab kalau ada pintu di sebelah sisi, seumpama ni sebelah sisi, kita buat sebelah hadapan, kalau makmum hanya ada 2-3 pasang, mana ada makmum di sini. Dia kena yang duduk di sisi tu, yang duduk membetuli pintu yang dibuka tu, mesti nampak imam ataupun makmum di belakang imam. Jadi kalau dia buat pintu sisi di hadapan tu, tapi makmum hanya ada 1-2 saf je, pada ni. Lepas tu dia selamatnya buat pintu hak paling hadapan. Itu lebih selamat. Mana? Ini kalau bangunan tu bukan masjid. Kemudian jaraknya tadilah jangan melebihi 300 hasta. Ni 300 hasta tu tetaplah, sebab ini bukan masjid. Antara makmum terakhir dengan makmum yang terpisah di belakang, yang terpisah di belakang. Kemudian berkaitan dengan memang masjid, pengadaan baru masjid, tiba-tiba masjid hanya di dalam sahaja. Itu takdir. Di tepi ni bukan masjid. Ada ni. Di tepi ni bukan masjid. Mana serambi itu bukan masjid. Perempuan ni masjid lah, tak ada masalah lah. Perempuan ni masjid. Tetapi apabila di serambi ni bukan masjid, pintu sisi ni wajib dibuka. Wajib buka.
Bukan kata pintu ada tutup tak boleh. Wajib buka sebab apa? Sebab dia bukan masjid. Ada ni. Kemudian perempuan ni pula dia kena buka pintu hadapan. Kena buka pintu tabir, kena buka hadapan. Kalau buka belah sisi belah luar ni pastikan paling hadapan sekali. Sebab apa? Sebab nanti dia akan membelakangkan kiblat. Sebab di tepi ni bukan masjid. Itu lain hukum. Kalau di tepi tu bukan masjid. Kalau masjid berlaku macam Masjid Bandar Baru ni clear. Dia berkaitan dengan imam bukan dalam masjid, makmum pun sama bukan dalam masjid. Imam dalam masjid, makmum berada di bukan masjid, sama je hukum dia. Wajib kena ada pintu antara imam yang makmum yang bukan masjid nak pergi pada imam dan kadang tanpa membelakangkan kiblat. Kalau sama-sama masjid barulah mudah. Kan? Faham tak tu? Macam rumit sikit tak? Sebab dia banyak keadaan. Kita selesai. Sekarang ni masjid. Masjid ni semua. Tak buka pintu pun tak apa. Tiba-tiba makmum hari Jumaat dia semayang di bukan masjid. Ni di luar masjid dia semayang makmum. Makmum di luar masjid. Makmum kita kata. Bukan masjid. Makmum bukan masjid. Sisi ke apa ke? Ada makmum, maka pintu ni wajib dibuka. Untuk makmum dalam kawasan masjid ni tak apa, sebab dia sama masjid. Untuk makmum yang ada tanah, tiba-tiba di sisi pun ada juga makmum buat semayang, wajib kena buka pintu sisi ni. Wajib kena buka pintu sisi. Satulah wajib kena buka. Buka pintu sisi tu, belah tanah tu, luah mana pun boleh semayang belakang tu. Sebab ada pintu sisi yang paling hadapan. Untuk makmum dalam masjid di luar tu tak ada masalah, tak buka pun. Untuk makmum di tanah pun. Syaratnya pintu ni kena buka. Kalau pintu ni tak ada, pintu di tengah sedikit ada, maka di tanah jangan semayang di sebelah hadapan. Semayang di sebelah sisi sampai ke belakang baru boleh. Sebab makmum bukan berada di masjid. Sama hukum di sini lah. Ni masjid, imam dalam masjid, makmum serambi ni bukan masjid. Sama aja. Ini masjid sekalian, tapi di tanahnya makmum ada di tanah yang bukan masjid. Sama aja hukum dia. Pintu wajib dibuka. Kena ada seorang membetuli pintu dan pastikan makmum pergi kepada imam melalui pintu tersebut tanpa membelakangkan kiblat. Cerita je. Kalaulah kata tiba-tiba di belakang masjid ini ada binaan, kita kata begitu lah. Ini masjid. Tiba-tiba di belakangnya masjid ada bangunan. Itu macam homestay jauh dah. Dia ada bangunan seberguna di belakang, bukan masjid. Boleh tak nak semayang? Boleh. Syaratnya pintu berada di hadapan. Pintu masjid ni memang buka dah, wajib buka. Pintu binaan ni pun wajib kena buka. Wajib kena buka. Kalau ada bangunan di belakang. Kalau kita katalah dia ada bangunan sisi. Dia ada bangunan sisi. Ni. Di sisi ni ada bangunan lain. Dalam kawasan masjid. Boleh nak ikut? Boleh. Dia kena ada pintu. Hadapan ataupun pintu sisi hadapan. Ada pintu je. Pintu ni boleh pergi, pintu di sini pun buka. Boleh lah, tak ada masalah. Pergi pada imam tanpa membelakangkan kiblat. Hak jarak daripada tepi masjid sampai ke tempat makmum semayang jangan melebihi 300 hasta tu. Hak tu memanglah kita kata okey je tu, jangan melebihi 300 hasta daripada tepi masjid, bukan daripada makmum di dalam masjid.
tepi masjid. Adapun kalau bangunan ni surau bukan masjid, 300 meter ni kira pada makmum yang terakhir di belakang, bukan kira pada tepi, kira pada makmum yang terakhir di belakang. Tapi kalau kalau masjid, makmum walaupun hanya satu saf saja, dia semayang di bangunan lain di belakang. 300 tu bukan kira pada makmum satu saf ni kat dalam masjid, kira pada tepi masjid sampai ke rumah dia. Contoh kalau ada rumah sekalipun, kalau di belakang masjid boleh berjemaah je kalau menepati syarat. Kalau menepati syarat. Ada orang yang uzur di rumah di belakang masjid, dia berjemaah ikut imam dalam masjid. Perpindah rukuk imam dia tahu sebab speaker kuat. Kemudian dia menepati syarat. Yang mana pintu masjid dibuka dan dia peluk pintu rumah dia sebelah kiblah untuk pergi pada imam tanpa melangkahkan kiblah. Dia duduk. Dulu saya ingat masa ngaji di Pondok Pasir Tumbuh, masjid dia penuh. Di belakang masjid ni ada jamiah. Di belakang masjid tempat pustaka apa semua ni, pustaka, tempat ceramah, tempat berdebat ada di bangunan belakang masjid. Di masjid Pondok Pasir Tumbuh ni, bangunan ni jalan raya ni, jalan raya lah pondok lah, bukan jalan raya utama. Pintu bangunan ni adalah tangganya sebelah belakang. Tangga sebelah belakang. Apabila nak guna bangunan ni untuk solat Jumaat, bawah boleh solat Jumaat sebab dia dua tingkat bangunan ni. Hak bawah tak ada masalah sebab dia ada pintu hadapan. Isunya hak atas. Tingkat atas pintunya di belakang. Maka Teguh pun buat pintu di sini, Teguh pun buat tangga. Salah habuk tak pernah pijak tangga tu. Salah habuk tak pernah pijak tangga ni. Tapi Teguh buat pintu, buat tangga di sisi ni. Mana apa? Makmum di sini nak pergi pada imam dalam masjid, mengiring terus pergi pada imam tanpa membelakangkan kiblat. Tangga sebenar di belakang. Ni orang pakai tangga ni. Hak Teguh buat tangga sisi ni, tangga pun tangga lah, buat syarat tangga je, tak pernah pakai pun. Dan pintu ni tak pernah buka pun. Hari Jumaat boleh buka pintu untuk makmum yang berada di tingkat atas di bangunan jamiah, bangunan pustaka di belakang masjid pondok. Tingkat bawah memanglah tu tak ada masalah sebab tingkat bawah memang dia ada pintu banyak di hadapan. Tingkat atas masalah sebab tingkat atas di pintu di belakang, tangga di belakang. Maka Teguh pun buat pintu sisi, tangga sisi. Mana? Payah dok, itu bukan AJK pembinaan masjid itu bukan turut orang gitu je. Ini masalah orang berkenaan ni, bukan masalah kita punya. Ke mana? Jadi kalaulah hak masjid ni, sesat hak bangunan ni, maknanya dia semayang ni ada pintu apa semua buka, ada makmum semayang, lepas tu panjang, tidak ada masalah. Kalau faham persoalan ni, fahamlah. Dia kata macam mana duduk Mekah, orang semayang di tepi-tepi jalan, ikut imam dalam Masjidil Haram, tidak ada masalah. Dia mengetahui perpindah rukun oleh imam satu, dan makmum ni tidak putus-putus. Kadang ni duduk di kaki lima ni tak putus-putus, sebatu dua batu pun tidak ada masalah. Kalau diputus pun antara makmum tu tak akan melebihi 300 hasta. Mungkinlah putus sebab ada jalan raya tu, mungkin putus. Tetapi dengan makmum terakhir, dengan dia sambung balik di belakang, diselangi dengan jalan raya, melebihi tak 300 hasta, dah sampai duduk kepak batu pun selagi mengetahui perpindahan rukun oleh imam di Masjidil Haram. Ada ni. Dia tanya pula macam mana hot main di hotel. Tiba hotel ni di hadapan cermin, dia buat cermin. Nampak dalam Masjidil Haram, nampak. Hotel dia cermin. Dia sudah berada dalam binaan. Dia tak sama dengan orang yang berada di kaki lima.
Orang berada kaki lima tidak ada masalah. Ni orang berada kaki lima ni macam tengah padang ni lah. Janji jangan melebihi 300 hasta dengan orang yang terakhir, tak ada masalah. Sebab tidak ada benda yang menghadang. Tetapi apabila dia duduk di bangunan hotel di Mekah, dia kata depan ni cermin, nampak di Masjidil Haram, tetapi di dalam binaan. Macam mana nak pergi kepada imam? Dia kena membelakangkan kiblat, tidak sah. Mereka kalau hotel tu buat tangga depan. Buat tangga depan. Hotel mana buat tangga depan tu? Tapi mana tangganya? Tu apa tangga dia? Bukan masalah tangga je. Kalau kita katalah, ni hotel, dia bilik di sini, dia nak pergi ke mana? Pintu belakang dah. Awal-awal dia tak boleh dah buat pintu belakang dah. Mereka dia kena buat pintu di sebelah hadapan. Tak ada. Tak sama lah, sebab dia dalam binaan. Dalam binaan yang bukan masjid. Imam berada dalam masjid. Hak jauh mana pun boleh ni. Janji jangan terputus 300 hasta selagi mengetahui pindah rukuk oleh imam di tempat lapang yang tidak ada binaan, yang tidak ada hail penghalang. Di Mekah orang semang di kaki lima tu jarak mana dengan Masjidil Haram? Memang jauh. Memang jauh. Tapi macam mana dia tahu perpindah rukun? Dia tahu perpindah rukun tak syarat dengan hak spekar di masjid ya. Dia boleh nampak hak depan-depan dia ni. Hak depan asal nampak hak dekat Masjidil Haram. Hak belakang ni tak nampak langsung dalam Masjidil Haram ni. Spekar pun tak dengar dah. Dia nampak tu kat belakang ni tu pindah rukun, boleh lah. Walaupun berapa batu sekalipun, selagi tidak ada binaan yang menghadang di hadapan untuk pergi pada imam yang menyebabkan membelakangkan dada daripada kiblat, itu sahaja. Jauh mana pun tidak ada masalah. Bila duduk dalam binaan, saya dalam bangunan hotel sahaja, dia sudah ada hail yang menghalang dia kepada imam. Boleh pergi ke tak? Boleh pergi. Membelakang kiblat ke tak? Membelakang kiblat, tak boleh. Walaupun dia nampak sekalipun, walaupun hotel tu bercermin sekalipun. Bagaimana? Minggu kedua dah ni. Minggu kedua dah ni. Sesat dah. Kita nak pergi pada 2 tingkat. 2 tingkat yang bukan masjid. Hak masjid tak ada isu. Janji tangga tu di dalam masjid. Kita cerita hak bukan masjid. Hak bukan masjid. Dia 2 tingkat. Maknanya bukan masjid. Dia bukan masjid ni kedua-dua tingkat ataupun satu tingkat masjid, satu tingkat bukan masjid. Di sebenarnya hukum dia sama je. Sekarang sama masjid, sama je hukum. Sama masjid, sama hukum. Bukan masjid, lain hukum. Tapi sama dah hukum hak bukan masjid dengan imam dan masjid, makmum yang ada pada di luar. Sama je hukum. Sekarang hak lain hukum, imam makmum sama-sama dalam masjid. Adapun kalau imam dan makmum sama-sama bukan masjid, imam dalam masjid, makmum berada di luar masjid, sama je hukum. Ada ni. Hak lain hukum. Sebab tu dalam kitab Sulamut tadi dia datangkan 2 rupa masalah sahaja. Yang pertama, imam makmum di dalam masjid. Beres situ. Satu hukum yang berbeza. Dan jika di luar masjid, di luar masjid ni imam makmum sama-sama di surau, sama hukum dengan imam dalam masjid, makmum berada di luar masjid, sama je hukum. Jadi kalau kita pergi pada 2 tingkat, sama ada atas bawah bukan masjid, surau, ataupun satu tingkat masjid, satu tingkat bukan masjid, sama je hukum bab tangga. Yang berbeza hukum 2 tingkat, 2 masjid. Tangga di mana tak ada isu.
walaupun tangga di belakang sekalipun. Jadi pergi pada hak sama-sama bukan masjid, 2 tingkat. Nampak gambar orang ada 2 tingkat. Nampak ada gambar 2 tingkat. 2 tingkat nampak ada gambar. Nampak kan? Buat 2 gambar. Ni tingkat bawah, ni tingkat atas. Gitu. Ada tingkat atas tak sama dengan tingkat bawah. Boleh tau. Ni tingkat bawah, ni tingkat atas. Gitu. Sekarang ni hak tingkat atas ni tok imam duduk bawah. Dia kena pastikan tangga tu berada di hadapan untuk pergi pada imam, ataupun tangga tu sebelah sisi untuk pergi pada imam. Tangga sebelah hadapan ataupun tangga sebelah sisi. Sisi paling hadapan baru boleh. Kalau tangga sebelah hadapan, clear. Mana dia turun kepada imam tanpa membelakangkan kiblat. Kalau tangga sisi pun sama, dia pun turun tangga ke bawah kepada imam tanpa membelakangkan kiblat. Tapi kalau 2 tingkat, tiba-tiba tangganya di tengah. Tangganya di tengah. Tangga di belakang, awal-awal. Awal-awal tangga di belakang. Tangga di sisi tapi di tengah, maka orang makmum yang berada di hadapan tangga ni tak usah belakang ni. Sebab dia kalau nak pergi pada imam tingkat bawah, dia kena membelakangkan kiblat untuk pergi pada tangga. Faham tak? Maknanya, contoh, kalau masjid Rusila tu masjid. Mana kalau bukan masjid, kan di tengah tu kan, di tengah tingkat atas tu kan, dia ada pagar tu kan, dia ada pagar tu. Hak nampak mihrab tu nah. Dia keluar tadi depan tu untuk orang tingkat atas yang mengikuti imam yang berada di tingkat bawah. Kalau bukan masjid. Tapi Rusila masjid, tangga sisi, tangga belakang, tak ada masa, jangan ada tangga je. Kalau tak ada tangga, tak ada orang boleh semayang. Tingkat atasnya tangga tak ada. Kena semayang macam mana lagi? Kan tak ada tangga. Kalau 2 tingkat, yang kedua bukan masjid. Kalaulah sama je hukum, tingkat bawah masjid, tingkat atas bukan masjid. Tingkat atas bukan masjid. Sekarang ni dia tingkat bawah je masjid. Waktu ada ni buat sama masjid. Kita kata masjid. Tiba-tiba tingkat atas, ni tingkat atas. Tingkat atas, tapi tak ada tingkat atas besar gini. Bukan masjid. Dia buat pejabat. Dia buat macam-macam, dia ada dewan, dia ada belah-belah atas. Tingkat atas bukan masjid. Dia kena ada pintu sebelah hadapan, tangga sebelah hadapan untuk pergi pada imam. Barulah sah orang yang berada di tingkat atas yang bukan masjid untuk mengikuti imam yang sedang berada di masjid. Sama je hukum dia dengan sama-sama atas bawah bukan masjid. Sebab ada satu masjid, dia tanya. Saya sudah heran mana sebenarnya dia tanya. Sebab dia 2 tingkat. 2 tingkat tu, jadi tingkat atas tu bukan masjid, juga pejabat. Tapi musim Covid ni dia buat Jumaat juga atas tu. Tak muat. Keluasan masjid tak muat. Dia pun semai tingkat atas. Tapi tingkat atas tu cermin, nampak imam di bawah. Tidak menghalang nampak, tapi nak perginya macam mana? Tangga di belakang, bukan tangga di hadapan. Bukan tangga di sisi. Tangganya di belakang, maka tidak sah. Sebab tingkat atas tu bukan masjid. Adapun semalam saya buat bicara bab jemaah juga di Masjid Semataki. Dia 2 tingkat juga. Atas dia separuh atas. Tapi dia kata atas tu masjid, tak ada masalah. Masjid Semataki.
Di atas tu di separuh. Mana tengah ni tak ada lah 2 tingkat. Tengah ni kosong. Di tengah belakang tu baru 2 tingkat. Tangga hadapan memang tidak ada. Tangga hadapan memang tidak ada. Tetapi atas tu masjid. Tak ada masalah tangga belakang pun tak apa. Sebab di masjid. Tapi kalau atas tu bukan masjid, dia wajib nak tangga di hadapan. Tak ada orang guna tangga tu pun tak apa. Buat je. Sekira-kira kalau makmum nak pergi pada imam tanpa membelakangkan kebelah, tak apa pakai tangga tu pun tak apa. Buat je. Hak macam saya sebut tadi lah. Hak di Pondok Pasir Tumbuh, masjid di hadapan, belakang ada jamiah, tingkat bawah bukan masjid tapi tak ada masalah, pintu banyak di hadapan. Tingkat atas, tingkat atas tu tangga sebelah belakang. Tu buat tangga sebelah sisi hadapan. Tak ada pakar-pakar pun tangga tu nya. Tapi untuk menepati syarat dalam mazhab Syafi'i kita. Maknanya kalau kebetulan 2 tingkat, wa imma kata masjid sebelah bawah, atas bukan masjid, ataupun bawah pun bukan masjid, atas pun bukan masjid, surau kedua-dua belah, kita buat tangga paling hadapan. Kalau sisi paling hadapan, walaupun tangga tak pakar pun tak apa, tapi buat tangga molek lah. Tak payah mana buat pintu, buat tangga papang tu comel je sudah. Tak ada seorang pun mula, tak ada masalah. Maknanya kalau kita kata 2 tingkat, macam ni masjid, tingkat atas bukan masjid, buat tangga di hadapan. Kalau kita kata yang sama-sama bukan masjid, surau, kita kata surau. Tadi kita kata surau tingkat yang kedua di atas. Kita buat tangga kat mana? Nak buat tangga depan tak boleh sebab dia sama-sama dinding. Sama-sama lah ni. Kalau tadi bolehlah buat tangga sebelah hadapan sebab tingkat bawah, tingkat atas separuh. Mana separuh depan tak ada tingkat atas, separuh belakang ada tingkat atas. Boleh buat tangga di hadapan. Kalau 2 tingkat sama dinding, 2 tingkat sama dinding. 2 tingkat sama dinding, kalau atas tu kita kena buat tangga sisi. Tangga sisi. Tapi nak tangga sisi nak macam mana? Payah. Sebab dia tak akan jadi tangga sisi, dia akan jadi macam, dia akan turun gitu, betul? Dia buat tangga macam mana? Dia buat tangga, kita kata ni kawasan tangga, tak? Turun, kan gitu? Tak? Mana? Kita buat rupa masalah kata 2 tingkat, tapi dinding sama depan, sama. Mana dia kena buat, tepi tu kena buat turun gitu. Turun sampai ke bawah, masih lagi boleh pergi kepada imam. Imam jangan berada di belakang dia tangga tu, tak boleh. Ni payah nak cerita ni. Kalau saya sebut tadi, dia atas tu pejabat, tak apa, dia mudah. Walaupun 2 tingkat, dia di hadapan ni kosong, di belakang ni 2 tingkat, boleh buat tangga hadapan. Kalau macam kata masjid Semataki, tapi masjid Semataki tu masjid, tak ada masalah. Kalau atas tu bukan masjid, tak ada masalah, buat tangga je dah hadapan. Sebab dia sebelah hadapan ni 1 tingkat, belah belakang baru 2 tingkat. Tapi kalau 2 tingkat sepenuhnya, mana nak buat tangga? Tangga hadapan memang tak boleh buat. Kita buat tangga sisi. Sisi mana turun ke hadapan lah. Ada turun ke hadapan. Dia turun ke hadapan, kita kata turun mana sah mana. Pastikan imam berada di hadapan tangga. Jangan imam berada di belakang tangga. Kalau imam berada di belakang tangga, pak atas tak sah belakang ikut dia. Atau imam kena berada di hadapan tangga. Ada ni. Turun tangga. Hak atas tu, hak sebelum tangga jangan semayang. Kalau ada satu sah pun tak boleh semayang. Sebab di atas tu tangga mesti ke belakang sedikit baru boleh buat tangga turun. Ada ni. Siapa pandai lukis? Tak, sekarang ni dia 2 tingkat, yang mana sama-sama 2 tingkat atas ni. Jadi tak ada tangga gini, dia takkan rapat ke dinding. Dia tengah gitu. Mana dia pun buat tangga turun. Tu imam mesti berada di hadapan daripada tangga. Kemudian kita tangga turun sini. Ya. Dia tak atas. Belah sebelah hadapan ni jangan ada semayang. Jangan ada. Belah ni. Dia kena mula daripada sini baru boleh semayang. Sebab apa?
Kalau duduk sini, dia pergi kepada tangga, turun, pergi pada imam tanpa membelakangkan kiblat. Tapi kalau berada di hadapan tangga, dia kena berpaling dada untuk pergi pada tangga. Maka tidak memada. Pada ni. Sebab kalau dua tingkat, yang mana bukan masjid, yang mana hadapannya sama-sama dua tingkat, memang kena buat tangga di sebelah sisi. Tapi buat tangga sebelah sisi pun tak paling hadapan sekali, dia kena beranjak ke belakang sikit. Mungkin satu sah di tingkat atas tu mungkin tak boleh pakai. Satu sah mungkin tak boleh pakai. Buat tangga tu dia kena ke belakang. Sebab bawahnya dia nak turun, ni kena ada kosong. Kita turun dinding, tangga turun dinding, turun tanah gitu. Mestilah di bawah ni ada tempat kosong. Lepas tu atas ni, sampai sini, ni mungkin ada dosa di depan ni, tak boleh pakai. Kan? Letih malam ni. Letih pun duduk, saya berdiri. Duduk letih tidur pun boleh. Ada apa-apa. Tak dia gini je. Sebenarnya cerita panjang-panjang pun faham kaedah, faham. Itu je. Faham kaedah, faham. Sama-sama masjid, clear. Kalau kata masjid luar ni bukan masjid, bangunan ni, bangunan bukan masjid, kita pun faham lah. Bangunan bukan masjid, mana kena ada pintu di hadapan, itu je. Kalau dua tingkat ada tangga yang pergi pada imam tanpa membelakangkan kiblat, itu saja. Kalau sama-sama bukan masjid, sama juga kalau ada dinding mesti ada pintu, pintu wajib kena buka, pintu sebelah hadapan ataupun sisi tanpa membelakangkan kiblat. Kalau dua tingkat sama-sama bukan masjid ataupun bawah masjid, atas bukan masjid, pastikan makmum atas nak pergi pada imam tanpa membelakangkan kiblat, tangga kedua paling hadapan ataupun sisi paling hadapan. Sama ada dua tingkat tu surau ataupun satu tingkat bawah masjid, satu tingkat atas surau, sama je. Satu tingkat bawah masjid, satu tingkat atas pejabat, bangun ni, bilik-bilik, mesyuarat, ada bagi dia. Banyak masjid tu seumpama tu. Banyak masjid yang seumpama tu. Kita tengok masjid tu seperti satu tingkat. Daripada jauh kita tengok masjid tu seperti satu tingkat. Ada ni. Tapi sebenarnya dalam masjid tak ada dua tingkat. Tapi di sebelah belakang, biasa sebelah belakang. Tempat-tempat mesyuarat tu semua di sebelah belakang. Tapi antara tingkat atas dengan tu imam memang nampak, cermin nampak. Tapi atas bukan masjid. Nak ikut imam di bawah yang masjid ni, pastikan tangga tu sebelah hadapan. Tangga tidak ada. Tangga sebelah belakang tidak sah. Ini cerita mazhab Syafi'i kita. Kalau cerita mazhab Hanafi, hak sebut tidak sah tadi tu, kebanyakannya sah belaka. Senang pula orang yang ngaji ya, pakai sah belaka. Macam mana? Luar masjid ni tangga di tempat pakai selipar, ada orang gitu. Luar masjid ni maknanya diharim tempat lipat pijak. Jadi maka kalau kita tingkat atas nak pergi ke bawah kena pakai selipar, ada seumpama tu. Ada buat tangga macam tangga sekolah, dua tingkat. Tak ada. Tapi kalau betul tangga tu bukan masjid, bubuh tangga di hadapan dengan bahawa tidak membelakangkan kiblat, dah. Sama je lah kalau kata tangga tu bukan masjid, tangga tu kawasannya bukan masjid, sama hukum dengan kita bicara tadi. Kita bicara tadi, ni kita bicara ni ruang utama masjid, ruang sisi bukan masjid, sama je. Pastikan sisi pergi kepada imam tanpa membelakangkan kiblat.
Tapi kalau tangga tu bukan masjid, duduk di sisi bukan masjid, sama lah juga. Tangga pada imam tanpa membelakangkan kiblat. Itu je. Itu kata masalah berbeza macam mana pun, kaedah sahaja. Kaedah sahaja. Tangga di buat luar yang bukan masjid, tempat pijak selipar. Bukan Malaysia. Orang mazhab dia dah apa? Oh, kalau bukan Malaysia tu dia cerita mazhab Hanafi apa semua mudah sangat je. Kalau bukan Malaysia, Malaysia tak ada. Bukan apa dia? Kau dia jumpa tangga masjid tu duduk di tanah. Artinya bahas tu tidak tahu kisah, tu tidak tahu. Itu dah rasa cerita tu. Sebab dia pun tak pasti buat sebenarnya. Tak pasti tu. Itu dah cerita tu, benda tak pasti. Mana kalau tangga tu bukan kawasan masjid, pastikan makmum dalam masjid di kat atas. Imam dalam masjid di kat bawah, makmum dalam masjid kat atas. Tapi tangga tu bukan di dalam kawasan masjid. Berarti tingkat atas nak pergi pada imam, dia kena keluar daripada masjid, baru masuk masjid semula. Ni iktikaf semula pula jadinya. Dah keluar dah. Jadi dia nak pergi pada makmum di bawah, atas masjid, bawah masjid, tiba-tiba tangga di tanah di luar masjid. Contoh ni tak ada ni. Ada ni. Jadi dia kena pastikan tangga yang di luar masjid itu waktu ke atas nak pergi pada imam tanpa membelakangkan kiblat. Sebab tangga itu berada di luar masjid. Kalau tangga dalam masjid, tangga belakang pun tak apa. Macam mana? Air-air pun tak ada ni. Ada. Atau kata kita kena faham kaedah dia. Sama saja. Faham sama saja. Sama-sama masjid, satu hukum. Imam dalam masjid, makmum dalam masjid, satu hukum. Sama-sama bukan dalam masjid, tak hukum dia sama je lah dengan imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Kalau betul-betul tengah padang, tak ada apa-apa hadangan, itu dia syarat dia satu saja. Jangan melebihi 300 hasta. Itu saja syarat dia. Kalau sama-sama masjid, tak ada syarat 300 hasta. Jarak mana sekalipun, janji sama masjid, tak ada masalah. Cuma semalam saya ada sentuh sikit oleh Masjid Semang Takir sebagai peringatan lah. Kita sekarang duduk penjarakan, maknanya kita sudah renggang. Dahulu kalau kita renggang seumpama ni tanpa ada keuzuran syar'i, hukumnya makruh. Makruh hukumnya. Sebab kita tidak mendapatkan saf. Tapi bila ada keuzuran, kita renggangkan 1 meter, 1 meter, 1 meter. Jadi kita kena faham lah. Terkadang kita ada keuzuran. Apa keuzuran kita? Di tubuh kita ada bau yang tidak menyenangkan. Sebab kita sehari tak mandi. Maka kita jangan masuk dalam sah orang ramai. Kita asingkan diri daripada orang lain. Sebab apa? Sebab kita ada keuzuran. Dia tak peduli dah. Sebab apa? Nak dapat fadilat sah. Dah kamu bau busuk lah. Menyakiti orang haram hukumnya. Pada ni. Kita tahu dah macam-macam kita kata kerja 1 hari. Kita nak berjemaah asal. Dan kita tahu dah kita ni memang tak. Kan dia dicium-cium tubuh dia tu kan. Dia kau kan. Dicium-cium. Ada masalah tu. Lepas tu main jauh-jauh lah. Fadilat sah tak dapat. Tak apa dah jemaah dapat. Kewajipan kita jaga jangan menyebabkan tidak menyenangkan orang dapat. Tak kira ni. Dia kira sah semata-mata. Dia busuk pun sah semata-mata. Macam mana hukum? Menyakiti orang. Sama juga orang yang ada anak. Orang yang ada anak. Saya jadi malam saya sentuh sebab saya tengok orang penjarakan. Anak dia buat satu sejadah. Penjarakan
Ya kan, dia letak anak dia sejadah. Anak dia pun dia tak main situ, dia budak. Ada apa? Ayah tak reti. Dia ada anak. Pada ni, duduk belakang lah. Sama masjid. Satu batu pun tak apanya. Duduk belakang. Macam mana kita biarkan anak kita duduk main dalam sembahyang? Orang lain macam mana tengok anak dia? Terganggu tak sembahyang orang? Dia nak tinggal anak dia belakang, tak boleh. Keselamatan, kewajipan jaga keselamatan anak. Dan dia berkewajipan juga memastikan anak dia tidak mengganggu orang lain sembahyang. Maka macam mana? Dia duduklah belakang. Tak dapat fadilat sah, dapat pahala peliharaan jaga anak, dapat pelihara, kita pastikan anak kita tidak ganggu orang sembahyang. Dia ingat ke fadilat sah semata-mata. Penjarakan, letak anak seorang duduk atas jadah konongnya. Kalau tidak ada penjarakan selama ni, tak pernah jumpa hak ayah sembahyang, anak duduk sebelah ni, dia sah sama ni. Lepas tu anak duduk pusing orang tu, duduk pusing orang ni. Gerti tak orang panggil rasa umpama ni? Nak pergi jemaah, tak gerti hukum orang panggil. Kita ada anak, kita tak belakang seorang bahaya, kita duduk belakang dia lah. Macam mana soft? Itu fadilah. Fadilah sunat. Kewajipan kita jaga keselamatan anak. Kewajipan kita pastikan anak kita tidak ganggu orang nak sembahyang. Itu kewajipan kita. Soft fadilah sunat. Macam sekarang lah, timbul isu kita renggangkan soft, rapatkan soft fadilah sunat. Duk timbul isu dajjal lah apalah, kita renggangkan soft untuk maslahat, nak melepaskan daripada kemudaratan. Kita mengikut arahan pihak berkuasa, itu kewajipan kita. Tapi kadang-kadang orang agama juga, mana sunnahnya? Rapatkan soft, sunnah rapatkan soft dari sunnah Nabi. Melepaskan diri daripada kemudaratan bukan sunnah yang wajib. Mematuhi perintah pihak berkuasa yang tidak menyalahi syarat bukan satu perintah sunnah yang wajib. Kadang-kadang orang agama juga yang mengelirukan orang. Jadi sekali kita nampakkan enggan-enggan, kita faham tak? Ada kerana. Sama lah juga kalau kita ada bau busuk ke, kita ada anak ke, kita jauh daripada orang lain. Kita boleh pahala berjemaah. Sebab apa? Sama masjid, tak ada masalah. Kalau surau pun tak ada masalah. Jangan lebih dari 300 hasta sudah lah. Nak pergi ke mana? Surau mana ada 300 hasta? Mana? Dia kena faham kaedah je. Hukum dia sama saja. Perbagai nak kita nampak je, tapi hukum dia sama. Sama masjid, satu hukum. Imam dalam masjid, makmum luar masjid, ni tak kira lah. Luar masjid tu serambi ke, luar masjid tu tingkat atas ke, luar masjid tu kaki 5 ataupun tempat parking ke, sama aja luar masjid dia panggil. Makmum dalam masjid, imam dalam masjid, makmum luar masjid, kemungkinan serambi itu bukan masjid. Kan saya sebut melepaskan, di Kelantan ada tempat yang mana dijadikan masjid hanya ruang utama solat. Ruang belakang luar ditulis di dinding tu, di sini bukan masjid. Maknanya imam dalam masjid, makmum sudah berada di luar masjid, pintu wajib dibuka. Kemudian imam dalam masjid, makmum luar masjid, sama lebih kurang hukum dengan imam dan makmum sama-sama bukan dalam masjid. Sama je hukum. Cuma bezanya, kalau imam dalam masjid, makmum luar masjid, jangan melebihi 300 hasta bermula daripada kaki masjid. Tetapi kalau sama-sama bukan masjid, 300 hasta ni daripada makmum yang terakhir dengan makmum yang putus ni, jangan melebihi 300 hasta. Itu je beza dia. Ada ni. Kalau kata sama-sama bukan masjid, makmum dalam masjid, tengah masjid je, makmum ni duduk tanah ni, kita kata jangan melebihi 300 hasta. Daripada mana? Daripada makmum yang terakhir. Adapun kalau
imam dalam masjid, makmum luar masjid. 300 hasta bermula daripada tepi masjid, walaupun makmum hanya satu saf sahaja. Itu ada sedikit perbezaan. 300 hasta tu. Kalau makmum di belakang luar masjid, dikira 300 hasta daripada hak dinding yang terakhir sampai pada hak makmum duduk, yang melebihi 300 hasta. Dalam masjid ni satu saf je ada ni, satu saf je. Bukan kira daripada satu saf ni, kira daripada tepi masjid. Adapun kalau bangunan ni surau, makmum ada satu saf saja. Daripada makmum ni sampailah dia di belakang ke, dia di tanah ke, jangan melebihi 300 hasta, mula daripada makmum yang terakhir. Kalau bangunan ni bukan masjid. Kalau bangunan ni masjid, kira 300 hasta daripada tepi masjid, walaupun makmum hanya satu saf saja. Itu ada sedikit perbezaan. Imam dalam masjid, makmum di luar masjid, dengan imam dan makmum sama-sama bukan dalam masjid. Hal lain itu sama je syarat dia. Jadi kalau kira-kira kita ni satu keadaan, imam makmum dalam masjid satu hukum, imam makmum di tengah padang satu hukum, satu laginya imam dalam masjid, makmum luar masjid, imam dalam surau, makmum luar surau, sama je hukum. Kita pecah mulai situ boleh faham kaedah dia. Tak apa, ni kita ada FB. Kalau tu dengar semula lah, dengar semula. Dan minggu depan insya-Allah kita akan baca kitab tu semula, kita akan hurah hak ni. Dah tunjuk dah lah, pergi kita hurah balik. Hurah apa yang kita cerita ni. Okey dah. Pukul 9 dah. Pukul 9 dah kita. Tak apalah. Astagfirullah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.